Abang He. Oh, Abang He. Yo. Abang He terawih tak semalam, Abang He? Terawih? Alamak. Aduh, lupa nak upload. Aduh. Sebab selalunya Abang He kalau semayang ke, kalau buat terawih kan, buat apa-apa ibadah Abang He akan upload. Baru orang nampak kita macam baik. Masa rukuk. Upload juga buat sekali. Masa rukuk lah yang penting. Tapi rukuk macam susah sikit. Sebenarnya masa sujud. Masa sujud nampak macam Masya Allah. Upah lah orang sebelah. Orang sebelah terbabit. Orang sebelah dia ambil kan. Orang sebelah tak sujud sama? Orang sebelah tu dia sujud tapi tangan dia macam ni. Macam ni. Aduh. Tangan dia. Allah. Wani pula sejak kahwin ada tak orang tolong upload? Ni yang saya marah ni. Sejak bila pula saya kahwin ni? Sampai hati Wani Allah. Tak beritahu kat kami Tak beritahu. Mungkin suami saya tengah tunggu di rumah. Dulu musim pertama Wani cakap apa abang bidadara. Mana Lepas tu ada? tahu-tahu dah kahwin. Dan jadi Tanjung Bidara. Yang Betul ini ke? hashtag followers tak perlu tahu. Tak perlu dan upload. Tak, Oh, tak selalunya perlu. kami nak bagi tahu. Kami ni hari-hari dengan Wani. Tiba-tiba, Aid dah kahwin. Kami pun dah kan. Kita pun tak tahu. Saya pun Inilah. pelik bila masa saya kahwin. Inilah, wahai pemberita-pemberita, jangan jadi penyebar fitnah. Ya, betul. Dan kepada semua penonton, terima kasih kerana menonton Borak Dulu Berbuka. Assalamualaikum semua. Dan kepada anak saya Kristina, welcome back sebab dia baru lepas kuarantin. Oh ya. Oh, alhamdulillah. COVID kan. Alhamdulillah. Dan pada semua penonton yang ada ahli-ahli keluarga dah dapat keluar daripada kuarantin, semoga dapat kita eratkan lagi ukhuwah Baik. di dalam Amin. ahli keluarga kita, insya-Allah. Dan topik InsyaAllah. kita hari ini, sebelum kita cerita apa topiknya, anda juga boleh berborak dengan kami dengan menghubungi di talian 0322828578 dan juga 0322828579. Betul. Ataupun tak nak telefon boleh, kita boleh WhatsApp. Ya. Di 011404765664. Cemerlang Wani hari ini. Cemerlang terbilang saya ni sejak dah kahwin ni. Dan kalau talian tu dua-dua pun korang tak nak, bolehlah pergi melawat laman rasmi Facebook RTM dan tinggalkan pesanan apa saja di sana untuk kami. Ya. Ucap tahniah pun boleh. Ya. Kenapa saya tanya Abang Khir dah tarawih belum? Kenapa sebut pasal upload? Itulah topik kita hari ini. Berkenaan tajuk kita pada hari ini iaitu Dan upload. upload. Dan DONE. Semua benda dia nak upload. Kan? Oh, dan upload. Dan upload. Okay. Dan terawih. Dan terawih. Dan buka. witir. Dan sedekah. Dan kahwin. Dan kahwin. Alhamdulillah. Benar ini. Khalas. Ya. So kita nak Dan panggil tetamu kita. Okey. Tapi Beliau. sebelum tu abang. Oh ya. Kenapa orang kena call? Kena call. Kenapa? Sebab kita ada voucher nak bagi dekat anda semua 2 pemanggil bertuah hari ni. Daripada pusat pakaian hari-hari. Ya, Kita nak betul. bagi RM250. Voucher. Ya, Bukan kita nak bagi. Kita bagi voucher. Bukan kita bagi wang tunai. voucher yang bernilai RM250. RM250. So, setiap hari 2 orang pemenang, pemanggil bertuah kita nak pilih. So, telefon. Betul. Dalam dunia ni tak ada benda paling best melainkan dapat duit free. Ya. Ha. So Voucher. kita nak jemput tetamu kita Wani. Ya, saya. Right. Beliau dah bersama kita tahun lepas 2 kali. Tahun ni bersama lagi. Ya. Dan insya-Allah lagi dan lagi. Kita persilakan Ustaz Haryanto Rizal Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Fadhal mashkura. Dan masuk. Silakan. Allah. Matching pula baju dengan sofa Ustaz. Dah ambil gambar? Dah ambil gambar. Betul lah. Ustaz. Ustaz Betul. Ustaz pun nak kena agak upload kan. Aduh. Huru-hara tajuk hari ni Huru-hara. Sihat kan Ustaz? Alhamdulillah sihat. Kalau boleh nampak suasana kita macam Lain pula tahun ni. Sebab tahun sudah Wani buat air untuk kita. Tahun ni. Dia tak buat pula. Tahun ni dia bagi voucher pula. Voucher. I buat sendiri. Dan tahun ni Wani tanya soalan pertama. Wani soalannya. Wow, soalan yang pertama. Perlu ataupun tidak sebenarnya Ustaz? Upload ni. Oh. Tak payahlah. Habis lah. Kita ambil itu je lah. Moral yang hari ni kita ambil. Tak Payahlah. Jadi tak payahlah susah-susah kita terus. Walaupun niat kita tu sebenarnya ikhlas ni, mana tahu follower ni nak ikut sama ke syurga kan. Itu kita tak tahu. Itu kita husnuzon. Dia masalah ke syurga pun belum tentu lagi. Betul kan? Oh, pedih ya Allah. Betul. Dah, dia masalah
upload ni penyakit zaman sekarang lah. Yalah. Penyakit. Dulu tak ada. Okay. Mana ada upload dulu. Dulu benda yang ada upload. Tapi dulu cara upload orang lain. Lain Dulu diorang kalau menderma, aku nak derma ni. Oh, ya. Tu korang ni dah upload dah tu. Dia dah beritahu orang. Itu saja boleh aku. Oh. Yelah, betul. Tapi kadang dulu ditanya. Dia tak macam tu. Dia tanya, semalam dengar kata duit tabung penuh lah. Upload lah tu. Upload dah tu. Betul. Maknanya penyakit dulu jugalah. Tapi, yelah, masalah kita sekarang ni ialah bila dia berkait dengan ibadah. Betul dia. Sebab apa? Ibadah ni pahala. Jadi kalau sekiranya benda yang sepatutnya dapat pahala, kita tak kata orang upload dia tak dapat pahala. Kan? Tapi kita khawatir kalau ibadah tu tak dapat pahala. Ya. Boleh faham tak ni? Macam tak faham tu ke? Faham. Saya ulang balik. Sebab dalam masa sama. Ustaz, sebelum Ustaz ulang, kita nak dengar dulu apa soalan penonton. Itu dia. Sebab dalam masa sama Ada caller pula. Ada upload lain. Loading. Okey, Okey, siapa yang sedang menghubungi kami di sana, namanya dan soalannya? Assalamualaikum. Hello. Oh, betul-betul nak voucher ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya? Ya. Namanya nama? Wan daripada Wan. Wan daripada Pahang. Salam Wan. Jiran sebelah ni. Ustaz, apa hukum kalau kita nak upload gambar untuk perniagaan? Untuk perniagaan. Tujuan. Baik, Wan. Upload Terima kasih, gambar Wan. untuk Terima kasih. perniagaan. Awak berniaga tak, Wan? Awak berniaga ke? Ada sikit lah. Okey. Baik. Terima kasih, Wan. Baik, Wan. Terima kasih. Okey, macam mana, Ustaz? Kalau saya berniaga sama dengan Wan, saya kata jangan upload lah. Jadi kompetitor lah kan. Sebab itu kita sebut tadi. Ya. Sebab ni Wani yang tanya. Jadi pandang Wani lah. Sebab itu kita sebut tadi. Isunya ialah dia ibadah. Ya. Kalau perkara yang berkait dengan benda yang bukan ibadah, so itu kita tak risau. Kita perlu ada risau. Sebab isunya kalau apa yang kita buat tu tak dapat pahala. So kalau macam Wan tanya tadi, berniaga, kenalah upload. Kalau tidak macam mana orang nak tahu kita berniaga kan? Macam saya berniaga apa? Tanya lah. Berniaga apa, Ustaz? Sebab Ustaz tak upload. Itu masalah. Kita tahu. Jadi kena upload. So fokusnya ialah pada ibadah. Baik. Kalau selain daripada ibadah, itu kena tengok juga. Kerana itu dalam bab lain. Itu mungkin dalam bab maklumat tu sahih atau tidak. Itu maklumat itu perkara yang mungkin mengganggu atau tidak. Tapi kalau kita cerita soal ibadah, maka kena hati-hati. Ya, okay. Sebab Amin. Okey, silakan Amin. Kita Pasal ada nak soalan. hati-hati sebab takut overrun. Okey. Kita berehat dulu seketika kan. Kita upload iklan dulu. Kita upload iklan dulu. Kembali lagi dalam Jadi borak kita dulu ini baru semua buka. asalnya upload. Hashtag barakahnya di sini. Ni, take a break. Sila upload. Silap. Tahu kan, setiap petang waktu berbuka ke, kita akan sediakan juadah buka. Segelintir orang ramai ni akan snap lah gambar waktu berbuka. Bagi saya, pulang kepada masing-masing sebab mungkin rezeki daripada hari itu. Tapi kalau boleh, janganlah sebab saya pun bila tengok gambar di WhatsApp status semua, saya pun akan terliur juga. Bulan puasa penuh nak buat amal kebaikan. Jadi dan upload terutama sekali dan upload Qiyamul Lail. Kita tahu Qiyamul Lail ni kan susah nak bangun, tambah nak bangun solat subuh pun lihat terutama Qiyamul Lail. Bagi saya lah kalau Qiyamul Lail ni kalau dengan tujuan nak upload tu nak menunjuk tak elok lah, tapi kita tak tahu niat masing-masing. Tidak ada masalah lah kalau seorang itu nak upload amal ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah kerana mungkin dia nak menggalakkan sahabat-sahabat ataupun orang lain di luar untuk melaksanakan ibadah. Sebagai contoh, dia membaca Al-Quran. Jadi dia nak galakkan orang ramai ataupun sahabat-sahabat dia untuk turut membaca Al-Quran. So dah upload apa yang kita faham, macam kita upload kat status Instagram. Contoh macam kita update kita beribadah. Contoh macam solat tarawih ataupun mengaji. Jadi dia tak menjadi masalah kepada kita untuk upload benda tu, supaya apabila kita upload, kita akan mengajak lebih ramai orang untuk melakukan ibadah. Bulan Ramadan berkah
Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam rancangan Borak Dulu Baru Buka #Barokahnya di sini dengan Allahu Akbar. tajuk kita adalah Dan Upload. Macam dah buka puasa sini. Dah dan? Dan belum dan lagi. Kita nak juga pendapat-pendapat mereka di luar sana dan sebab kita nak cari juga pemanggil bertuah ni. Betul. So boleh call kami di nombornya 0322828578 dan 0322827879. 79. Ya, saya. Kalau tak nak call, boleh WhatsApp kami di 0114476564. Yep. Kalau tak nak WhatsApp juga, bang. Kalau tak nak juga macam biasa pergi ke laman rasmi Facebook RTM, Radio Television Malaysia. Boleh tinggalkan apa saja yang nak tinggalkan kat situ. Yes, Tapi kami tak nak tinggalkan tetamu kita yang seorang lagi. Tak nak, sebab ini adalah kawan saya. Dia berada di sisi sana. friend. Kita nak berada di sisi kita. Maknanya abang tak boleh kawan abang? Tak boleh, ini kawan saya. Kita persilakan Sisi Iman. Yes. Waalaikumsalam. Jangan harap apa nak bagi duduk sebelah ustaz. Jangan harap apa nak bagi ya. Jadi Silakan Sisi. Allah. sihat semuanya. Alhamdulillah. Banyak sisi betul dia ni ya. Betul. Sebelum kita tanya banyak sisi pada malam ini, ada pemanggil yang dah ada lagi. menghubungi Okey. kita. Baru duduk dah ada sisi panggilan. Nampak? Oh, baik. Assalamualaikum. 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 Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya Waalaikumsalam. siapa? Nama saya Najib daripada Puchong, Selangor. Oh, Najib daripada Puchong. Jiran tu jiran. Ya, betul. Jiran juga. Yang faham. Baik, silakan Najib dengan soalannya. Okey, saya nak tanya Kalau let's say kita buat satu ibadah lah bulan puasa ni kan. Ya. Kita terawih. Lepas tu kita tengok gambar dan kita pun tulis dan terawih. So saya nak tanya Ustaz, adakah pahala kita buat terawih tu akan berkurang lepas kita buat benda tu? Adakah pahala berkurang ya soalannya? Okey. Baik, Terima kasih, Najib. Terima kasih, Najib. Okey, sebelum Ustaz jawab, Sisi suka tak dan upload? Okey, Bila kali tak akhir upload? Itu soalan susah sebenarnya nak jawab. Bila lah Sisi upload tu. Tapi bila Ustaz cakap tadi tak payah, Sisi cakap, oh Sisi dah lama tak upload. Sebab dia dengar Ustaz ni. Pernah upload juga lah. Pernah. Tetapi macam Sisi sendiri, Sisi lebih kepada benda-benda lain lah. Makan, benda macam tu lah. Kalau macam Bukan ibadah lah. Kalau ibadah tu macam Sisi kurang sikit lah. Nampak Kurang tapi Ustaz? ada. Saya kurang. Bagus. Kurang tapi ada. Kadang-kadang. Pernah boleh jadi satu kali je. Bagus. Maknanya dia bercakap tentang apa dia pernah buat dan apa dia sendiri rasa. Waktu awak upload tu, sebenarnya tujuannya apa? Masa mula-mula dulu yang pernah sekali tu. Ini dah kira investigation. Investigation tu lah. Betul. Rasa macam kena soal siasat dekat sini. Tapi kalau Sisi sendiri nak kata masa tu Sisi upload kan kadang kita excited. Sebenarnya bukan nak menunjuk pun kan? Bukan. Ya, Sebenarnya kita macam contohlah macam Ramadan kita jumpa. Dah lama tak tarawih. Dah lama tak terawih kan. Lepas tu dapat pula hari Excited. pertama. Jadi Ya, kita excited. Masa tu kan macam contohlah PKP hari tu kan kita Duduk rumah. yelah kalau sebelum tu bila kita nak terawih ni ada yang nak buka kat luar lah apa. Jadi kita tak dapat nak bersama keluarga. Ini first Ramadan lepas tu bersama keluarga pula. Jadi dia macam excited lah. Macam Ustaz dulu upload pasal apa pula? Tak ada. Itu trap question. Okey, Ustaz. Baru tengah fikir ni mana satu buat dia. Kita ada kurang 1.5 minit. Soalan tadi, adakah dengan upload tu mengurangkan pahala kita? Ginilah, saya pertama sekali soal pahala orang saya tak tahu kurang ke tidak. Itu kerja Allah Ta'ala. Tapi satu saya nak sebut dalam satu hadis Imam Ahmad rasanya. Imam Ahmad. Nabi SAW sebut, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Benda yang aku paling takut pada kamu ialah syirik yang kecil. Syirik kecil ni senang faham riak. So makna Nabi sebut aku takut. Inna akhwafa. Kata Nabi, aku takut. Benda yang berlaku pada kalian ni ialah syirik kecil. So Nabi takut. Nabi SAW. Tentu Nabi SAW dia tahu tentang umat dia. Yalah. Kan? Walaupun Sisi kata tadi mungkin masa tu tak riak. Setuju? Tapi masa orang like
Kan? 976,000 like. Ramai ni like. Ubah jadi Ada resesi. terdetik ke kan? Itu kan. Tapi Macam Ustaz, mana terdetik tadi? Detik. Detik. On dia tu. Tapi mana tahu dengan 900 like tu okeylah nak beribadah lagi esok. Yes. Kalau macam lebih tu, bersebab alhamdulillah. Dan ini yang kita sebut tadi, inna akhwafa ma'akhafu lah alaih. tu. Sekarang kita takut. Itu isu dia. Ustaz, takut kita terlanggar Terlajak, waktu betul. maghrib, Ustaz. Betul. So, kita nak bersilakan Macam-macam itu pun dan angkat minta Ustaz ketuakan, mengetuai doa. Sebab ni waktu mustajab kan. Ni doa bukan macam tahu sudah Bukan. Seperti mana di atas. Penik je Ustaz. 3 soalan. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alamin. Okay, para penonton, selamat berbuka puasa, selamat menjamu selera. Jangan tukar siaran, teruskan menonton Borak dulu, baru buka Barakahnya di sini. kat sini. Dan Okey. Jangan. Okey. Dan Atas lagi. berbuka. Dan atas sikit. Alhamdulillah. Dari situ. Dan berbuka. Buka tunjuk makanan. Kita nak ucap terima kasih kepada Alliance Concord Media Sembilan Berhad dan juga Pusat Pakaian Hari-Hari kerana menaja juadah kita berbuka puasa. Alhamdulillah. Ini baru beningging. Ni syarat orang kata. Di beningging. Ini beningging. Nanti kita akan banyak lagi lah insya-Allah. Betul. Ni mukadimah yang korang tak nampak. Alright. Dan pada anda semua, anda boleh berborak dengan kami, hubungi kami di 0322828578 dan juga 0322828579. WhatsApp-nya 011 404 76 65 Allah. 656. 6564. Dia bawa lepas makan. Boleh Lepas makan. buka. Minta maaf Ustaz. Ataupun Bukan boleh. Ustaz saja yang dan berbuka. Wani pun dan berbuka. Dan sabar. Ataupun boleh letak komen dekat Facebook kami, Radio Television Malaysia. Okey Ustaz. Next question. Okey, silakan Wani. Silakan Wani. Contoh yang macam saya rasa sangat normal lah benda tu dibuat setiap kali bulan Ramadan di mana kita buat event buka puasa bersama anak-anak yatim ataupun charity lain sambil tu menderma secara terang-terangan dengan kehadiran reporter, media dan sebagainya. Kalau dari segi itu pula macam mana pendapat Ustaz? Bagi mock chat. Kita sebut begitulah. Daripada awal tadi kita kata, dia bukan mesti setiap orang upload kita kata ni riak. Tak boleh. Sebab riak ni benda yang tersembunyi. Ya. Dan ikhlas juga benda yang tersembunyi. Kita tak tahu, cuma orang kita je suka bagi tahu. Dah suka. Saya memang sebenarnya kuih ni tadi kuih hijau tu saya bawa. Tak ni ikhlas saya bagi tahu. Jadi maknanya kita antara tragedi komedi. Tragedi lah tu. Hashtag dan kelakar. Jangan lupa hashtag tu. Tapi apa Ustaz? Baju ni saya bagi dulu. Dan riak. Dan riak. Jadi sebab itu kita sebut soal orang riak, ikhlas, kita tak boleh nak decide, tak boleh nak tentukan. Cuma kan kita sebut daripada awal tadi, kita khawatir. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi supaya jangan ada orang tahu. Sebenarnya Wani kan? Wani. Okay. Dan tanya. Okey. Ada satu orang beritahu pada saya, dia kerja driver je. Dia kata, Ustaz, sepanjang saya kerja driver, bos saya ni kalau nak kira duit yang disedekahkan pada orang, pada surau ke sebagainya, ratus ribu. Tetapi orang tak pernah tahu bahawa bos saya yang serah, tetapi saya yang bagi duit. Maksudnya seolah orang kata saya bagi duit tu. Sampai macam itu, ada orang dia nak jaga. Sampai dia nak jaga tu. Dia apa Ustaz, hadis yang tangan yang memberi sampai yang tangan kanan pun, yang kiri pun tak tahu. Tangan kiri pun tak tahu. Jadi sebab itu kita kata jaga.
Itu saja kita nak pesankan. Sebab ini dia jadi satu budaya. Sebab itu kita buat tajuk ni. Kalau tak budaya, kita tak buat tajuk ni. Kita dan bubur tak jadi. Tapi mungkin macam mungkin kelaku ataupun apa yang kita lakukan tu main peranan. Bukan bergantung pada niat aja. Kalau kita ada niat yang baik kan, cara kita tu harus difikirkan, betul tak? Okay. Ada ingat satu kisah lah. Ni rasanya zaman Rasulullah SAW. Ya, berlaku. Orang ni dia solat di masjid. Tapi dia tak selfie pun. Cuma dia solat tu agaknya mungkin terlalu sedih agaknya. Ada benda lah, apa benda hal dia menangis. Kisah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Jadi bila dia tengok orang ni menangis, dia kata apa? Kau kalau nak menangis, solat kau baliklah. Boleh? Bahasa begitulah. Maksudnya, kau jangan menangis depan orang. Kau pergi menangis supaya sembunyi. Jangan sampai orang nampak kau menangis. Supaya jangan kau menunjuk-nunjuk yang kau solat sambil menangis. Ini Abu Umamah Al-Bahili ni sahabat ni. Sahabat ni agaknya dengki ke? Agak-agak lah kan. Jadi kita nak sebut kerana dia tak nak apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, nak jaga tu. Betul lah. Kerana menjaga ibadah ni payah akhir. Kita nak beribadah senang. Tapi nak menjaga ibadah payah. Insaf lah. Betul. Saya punya insaf-Allah. Okey, kita tengok dalam WhatsApp sementara kita nak menginsafkan diri. Apa soalannya di WhatsApp? Okey, check it out. Anda semua. Assalamualaikum semua. Nak tanya apa hubungan dan upload kepada penyakit ain? Adakah ia boleh berlaku? Soalan kedua, Assalamualaikum. Saya Siti dari PJ nak bertanya, apa yang wajar kita lakukan sekiranya tujuan kita mengupload itu untuk mengajak orang lain ke arah kebaikan tapi disalahartikan? Patutkah kita turunkan posting kita tu atau teruskan? Terima kasih. Dua benda Ustaz. Ain dan juga disalaherti. Perlu delete ke tak? Apa hubungan dan upload dengan ain? Bukan dengan wani tak ada kena-mengena. Alhamdulillah. Dia ain ni, penyakit ain ni sihir lah. Sebab kita nak hati-hati. Kadang-kadang ada orang dengki wani. Sebab itu lagi-lagi kalau perempuan lah. Sebab ini bukan benda yang baru dan tidak mustahil. Kerana kalau kita baca dalam perbincangan para ulama berkaitan dengan sihir, ada sebahagian ulama menyatakan bahawa kewujudan apa yang berlaku pada sihir itu ialah wujud yang hakiki. Bukan khayali. Khayali ni kita nampak macam itu khayali. Kan? Tak, ini betul-betul memang tu kuih-kuih. Tapi itu sihir. Yes. Makna dia wujud pada yang hakiki. Kalau diulah-ulah betul. Sebenarnya saya macam tak faham lagi tu penyakit ain tu. Itu ain tu sihir. Contohnya bila orang puji kita banyak, dia akan menyebabkan kita sakit. Sebab tu kalau kita dipuji, Nabi ajar kita balas balik dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, betul. Sebab itu bila kita upload gambar ke, ada orang dia sihir kerana dia mungkin dia terlampau suka pada kita, akhirnya jadi waliyahzubillah. Ada orang kerana dia dengki pada kita. Dia benci. Kita si upload makanan je. Upload makan, menyampah. Aku geram. Akhirnya dia menimbulkan perasaan yang apa nama dipanggil istilahnya? Iri ataupun tidak suka pada orang. Akhirnya mendatangkan hal ini. Itu memang soalan tu relatif lah, sangat relatif. Valid tu soalan tu. Yang satu lagi Ustaz, bila kita memang ikhlas nak inspire orang, tapi being netizen dia kecam lah. Dia kata, ini nak menunjuk ini semua riak. Syirik. Kalau netizen lah bagi saya tak ada hal sangat. Sebab time dia puji bukan dia puji juga. Sama je. Dia nak puji, dia puji. Dia tak ada rules. Dia tak ada rules. Tapi macam kita sebutlah kan, dia soal sesuatu ni bukanlah makna kita kata orang upload je, ni riak. Orang sebut riak. Cuma kita kata hati-hati. Khususnya dalam bab ibadah. Itu je. So kalau macam tadi dalam bab sedekah, itu ibadah. Mungkin jelas untuk nak mengajak orang. Cuma, saya selalu sebut. Saya kata, kadang-kadang kita rasa nak mengajak orang. Sebenarnya kalau kita tak ajak pun dah banyak dah nak mengajak orang. Ya. Faham tak? Betul. Kan? Kalau kita tak tunjukkan benda tu, sebenarnya orang semua dah tahu. Ini sepatutnya kita nak mengajak ni kalau benda tu belum kata orang ni apa, tak pernah ada orang ajak pun. Tak ada orang ajak atau belum terbudaya lagi. Kan baru lagi. Ini benda dah
Seabad dah kita baru sibuk nak ajar. Ini niat saya nak ngajar. Tak perlu. Kita kena jaga. Yang kalau ditanya pada saya, keutamaannya jaga. Sebab dalam keadaan ni, orang tahu sedekah. Betul tak? Sebab itu kita tengok mungkin sekali dua je kita buat. Baik. Enough. Okey. Tapi Sisi, nanti dulu. Sisi kita nak Sisi react kepada kata artis ni. Artis kena soalan. Kejut dia. Sisi kena react pada soalan artis ni. Sila. Apa Push soalan the dia? roll button. Yeah. Assalamualaikum, saya Naim dari kumpulan Mirwana. Saya nak tanya satu soalan. Saya ni kadang-kala terpaksa tayang sedekah yang saya buat tu Ustaz. Sebab kita ni dapat tajaan dari syarikat tertentu yang menetapkan untuk kita post gambar sedekah tersebut sebagai bukti wang yang dikumpulkan tu telah disampaikan kepada pihak yang memerlukan. Kalau macam tu tak sampai dikira riak lah kan Ustaz? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Upload sebagai bukti Ustaz. Sebab dia dah jadi satu deal, satu syarat. Sisi pernah berhadapan dengan situasi macam tu? Itu sebenarnya soalan yang abang tadi tanya tu. Memang Sisi nak tanya pada Ustaz. Dan memang producer dah tahu Sisi nak tanya. Dia dah suruh abang tu tanya. Lepas tu Sisi pun dah bluetooth jawapan soalan Sisi tu pada dia. Jadi dia dah dapat. Dan bagi tahu. Dan bagi tahu lah. Dan bagi tahu. Pada Sisi sendiri, Sisi pernah juga berhadapan dengan itu kan. Bila orang maksudnya mengamanahkan kita lah kan. Katanya macam okey, contoh Sisi pernah Sisi pergi ke rumah anak yatim kan. Jadinya orang pun macam kirimlah nak duit semua kan. So ramai pula. Kadang-kadang jumlah tu banyak kan. Kita tak boleh nak macam nak WhatsApp satu-satu tu, kita nak membuktikan kita dah hantar tu. Kadang-kadang macam tak sempat dah gitu. Jadi kita pun upload. Jadi sesiapa yang macam menyumbangkan tu dapat tahu. Jadi kalau macam tu Sisi pun tak tahulah, kita tanya Ustaz je. Okey ke tak Ustaz? Okey, Ustaz jangan jawab lagi Ustaz. Belum Tak penerbit kata commercial break tak? Allah. Okeylah. Dan jawablah. Dan jawab bagi pihak. Tak dan jawab. Tak ada. Baik, kita berhenti seketika. Jumpa lagi dalam Borak Dulu, baru buka hashtag Barakahnya di sini. Take a break. Terima kasih semua kerana terus menonton Borak Dulu Baru Buka. Kita kembali kali ini dalam segmen Satu Hari Satu Ayat. Dan ayat yang bakal saya kongsikan ini sangat kena dengan topik kita dan upload pada hari ini. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun wallazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maksudnya, maka celaka besar bagi mereka yang solat, iaitu yang dalam keadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya, juga orang-orang yang riak. Para penonton semua, apakah asbabun nuzul kepada ayat ini? Kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir, ayat ini turun ketika para munafiqin, mereka solat bersungguh-sungguh ketika di tengah-tengah orang muslimin. Tetapi bila tidak ada orang muslimin, mereka tidak solat. Bahkan mereka enggan membantu kaum muslimin. Apakah maksud mereka yang lalai dalam solat? Sekurang-kurangnya ada 3 maksud. Pertama, mereka lalai sehingga mereka tinggalkan solat dan mereka terpaksa qada solat mereka. Ada pandangan kedua mengatakan maksud mereka yang lalai adalah mereka yang tidak khusyuk di dalam solat. Dan pandangan tiga mengatakan bahawa lalai bermaksud dia solat tetapi mereka tidak amalkan ikrar mereka dalam solat. Antaranya dalam solat kita sebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku segalanya adalah lillah. Tetapi bila di luar solat, kita menjadi hamba kepada rasuah. Kita menjadi hamba kepada politik. Kita menjadi hamba kepada ketaksuban. Ini menggambarkan bahawa
kita tidak mengamalkan ikrar kita dalam solat. Mudah-mudahan Ramadan membantu kita untuk qiyam, membangunkan Ramadan dengan solat. Sama ada solat 5 waktu, ditambah pula dengan tarawih dan juga solat malam insya-Allah. Demikian saja, satu hari satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maka datanglah Nur ke dalam studio ini. Belum lagi, Nur. Delay sikit pagi ni. Dan satu ayat hari ini. Satu hari satu hayat. Allah, saya nervous segmen ni bila ada Ustaz Haryanto. Ya Allah. Tak pernah apa-apa komen, Ustaz? Okey. Dia memang pandai mengenal-kenal diri ni. Dan komen. Dan komen. Itu je Ustaz. Tapi belum dan jawab soalan tadi tu. Belum lagi. Silakan, Ustaz. Setengah live ni. Dah live. Tak, dia masalah orang yang jadi wakil, baguslah dia nak wawarkan ataupun sebagai bukti. Tapi kita kena pandai memposisikan diri supaya jangan perbuatan kita tadi tetap juga pergi isu yang sama sampai akhirnya menghilangkan pahala kita. Kita kat situ kita ada apa orang dipanggil share pahala kat situ sebab kita buat kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tetapi kita kena hati-hati. Contohnya, saya bagi contoh tu, senang sebenarnya nak buat. Okey, terima kasih. Kita bersiaran hari ini dalam Borak Dulu dan saya sebenarnya kuih ni saya yang bawa. Tetapi saya ucap terima kasihlah kepada penyumbang kuih ni. Saya hanya tolong bawa sahaja dan saya tak ada buat apa-apa pun pada kuih ni. So, apa je? Dia tukang bawa je. Kena jelaskan lah. Nampak tak? Jadi kalau kita sekadar, ni makan. Tapi orang tak tahu daripada mana ni. Nampak macam konon-konon kita yang host. Macam kita suka pula kan. Tapi itu memang yang dikendaki oleh penyumbang selalunya. Katalah orang yang menyumbang satu brand, dia sumbang. Dia kata, mesti nampak macam kita yang suka produk tu. Kalau dia suruh tu lain cerita lah, Ustaz. Itu yang kadang-kadang susah tu, sebab salah tu. Maksudnya kita suka. Maknanya kita kena cakap, saya memang pakai benda ni, saya memang. Itu dalam bab lain dah tu. Itu saya khawatir dalam bab kita bercakap tapi benda tu tak betul. Itu yang orang panggil review. Betul, review. Review tu bahaya tu. Itu saya ingat itu kita boleh buat topik lain. Jadi malam raya insya-Allah. InsyaAllah. Tapi Sisi ada tak macam dia nak review, ada tak letak syarat? Macam saya contohnya, ada juga yang dia jual apa panggil susu kambing. So, saya buat review. Dia nak bayar mahal tu. Masalahnya aku tak minum susu. Saya tak ambil lah. Tapi rasa macam, banyak dia nak bayar lah kali. Adalah rasa rugi tapi tak ambil lah. Kalau Sisi macam mana? Kalau Sisi memang tak buat review. Oh tak, memang tak buat review. Memang tak buat. Walaupun berbayar. Betul. Kalau maksudnya macam kalau makanan, lagi-lagi makanan sebenarnya Sisi akan explain. Contohlah orang kata dia nak hantar kan. Sisi akan kata Sisi accept benda tu, maksudnya kita terima sebagai hadiah. Hadiah daripada dia lah. Jadinya kalau Sisi rasa sedap, Sisi akan inilah. Bukanlah sedap tak sedap, sebenarnya kadang-kadang kena dengan taste kita. Tak kan? Kita tak tahu rasa lain-lain kan. Jadi Sisi akan cakap macam tu. Kalau dia setuju, kalau Sisi tak upload benda tu, okey. Tapi Sisi memang tak ambil bayaran, memang tak apa. Jadi kalau Sisi, jadi followers pun tahu kalau Sisi upload tentang makanan tu, macam ini Sisi punya taste ni dah menempati lah ni. Sisi percayalah, lepas live ni berderu lah. Dia pernah masa PKP tu memang Sisi buka slot, Sisi cakap macam tu lah. Maksudnya kalau nak hantar boleh hantar je, tak payah bayar apa-apa pun. Sisi buat macam tu. Tapi kalau dia kena memang Sisi akan cakap lah. Kalau tidak Sisi akan cakap privately. Apa yang tak kena kan. Kena manis sikit ke, kena kurang manis sikit. Sebenarnya Sisi akan cakap privately. Tak buat. Tak boleh lah, tak payah pandang saya. Tak payah. Abang jangan macam yang sana jangan tahu ke sini. Tapi saya pun pernah, saya selalunya tak menyatakan harga. Sebab orang selalu tanya, bang berapa ya harga? Nak review, saya sebut salah. Pasal harga saya letak tinggi. Betul. Jadi saya penyudahnya saya tak letak dan awak bagi je lah. Awak letak gambar poster, saya up. Awak bagi dalam satu bentuk poster ke, siap nombor kontak up je. Saya up je kat story saya kata. Saya tak letak dekat feed lah, saya letak dekat story. Tapi mungkin benda tu kita boleh bincang di topik lain lah. Tapi maksudnya dan bincang. Dan bincang macam Ustaz cakap. Bukan dan bincang, dan plan. Dan plan. Ustaz, ada hadis Nabi sebut la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zurriyyatun min kibr. Hadis tu sentak Ustaz. Betul. Macam mana? Tolong sikit. Apa maksud dia? Tidak masuk syurga orang yang dalam hati dia ada perasaan sombong. Cuma
saya ada terbaca riak ni dia pada ibadah. Riak ni dia hanya pada ibadah je. Kalau ada benda lain tak ada riak. Kalau kau naik kereta tak panggil riak. Oh tengah riak ni, tengah riak. Biarlah kau lantak. Itu action lah, action lah. Itu action je, action. Action je. Cuma sombong ni dia lain sikit. Sombong ni dia bongkak kan, bongkak. Belagak. Kalau riak ni dia lebih nak menunjuk dia berbuat baik. Yang saya rasa kalau yang sekarang ni hampir dengan riak ni kita kata dia orang panggil apa nama? Lapor attention. Apa benda bahasa orang putih? Attention seeker. Attention seeker. Lapor attention Melayu. Lapor attention. Attention seeker. Lapor attention boleh jadi tajuk lah. Itu juga itu done plan. Okey tak? Okey. Saja nak create episod lain. Okey, kita rupanya duk sembang duk gelak ni kita dah berada di penghujung ni. Alah, selalu macam tu kan. Aduh, okey. Habis dah tak ada cakap lagi dah ni? Tapi Dah nak dan dah program Dah. kita. Tapi mungkinlah conclusion lah sikit. Conclusion sikit. Sisi. Sisi. Sisi yang lagi. Adalah kalau ada benda nak cakap Blas, berkenaan topik. Dia nak announcement apa-apa. Sisi dah bluetooth, Sisi punya announcement kat Ustaz. Dia betul servis bututkan tangan Ustaz Rafiq. Okey, dan transfer. Silakan Ustaz. Saya cuma nak sebut gitulah. Hari ni orang gila untuk nak upload apa saja. So kita kena hati-hati kalau sekiranya apa yang kita upload tu berkait dengan ibadah, dan kita kena ingat ulama-ulama zaman dahulu, orang-orang dulu mereka cuba sembunyikan seboleh mungkin ibadah. Bukan menzahirkan. Kenapa? Isunya satu. Kerana kita tak mampu nak kawal diri kita. Tak mampu nak kawal hati kita. Jadi maka berhati-hatilah wahai manusia-manusia sekalian. Ustaz, kalau saya tambah sikit je. Sila. Dan bluetooth balik. Bluetooth balik. Okey. Okey, yalah tadi banyak kita view kita adalah pada orang yang upload kan, orang yang memuat naik. Orang yang tengok pula. Tapi itulah dia, itu sisi sebenarnya nak sambung pada orang yang tengok. Kadang-kadang kita nak merubah orang lain ni sukar. Jadi apa yang kita paling mudah nak ubah adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita tengok tu, janganlah kita cubalah untuk tidak terdetik benda yang Jangan jatuh hukum terus. Jangan jatuh hukum terus. Nuzon kan. Mana jangan sebut dia riak lah. Hashtag dan tambah. Mari kita tengok siapa pemenangnya Wani, pemanggil ketua pada hari ini. Berapa tadi? Dia ada 250 voucher. 250. Okey, dua orang pemenang. Yang pertama jatuh kepada Siti daripada Petaning Jaya. Siti Jaya. Oh, tahniah Siti. Dan seorang lagi orang Rawang kan? Seorang lagi Adib daripada Rawang. Tahniah Adib, orang saya. Rawang menang, dan juga orang mana tadi? Orang Petaning Jaya. So, insya-Allah kita akan hubungi anda untuk mendapatkan hadiah. Dan apakah hadiahnya? Check it out. Yep. Rancangan Borak Dulu Baru Buka, barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Ya, itu dia. Terima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari kerana menaja voucher RM250. Bukan RM250. Betul. Confuse sekejap. Depan dan belakang main peranan besar tu. Baru nak pergi ke hari-hari untuk pastikan. Dan kita nak tengok. Dan tabayun. Okey, tajuk apa Wani untuk hari esok? Esok kita ada tajuk Saksikan. Ramadan dan Kesihatan.